Assalamualaikum, salam sejahtera. Malam tadi, Lokman Nur Adam ada buat live. Dan di dalam hujah dia, argumen dia, banyak tak masuk akal. Lokman punya logik ni, logik songsang. His logic is illogical. Beberapa perkara yang dia telah menerangkan, tetapi semua tak betul. Semua bukan saja bias, tetapi bohong. Kita ambil satu contoh. Dia banyak dia kata semalam. Kita ambil satu contoh. Dia kata Perikatan Nasional iaitu PAS dan Bersatu tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan oleh kerana Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin tak mahu jadi timbalan kepada Anwar Ibrahim. Itu bohong. Kerajaan perpaduan ni cadangan dari Seri Paduka yang di Pertuan Agong. Bukan titah. Agong tak boleh titah untuk jenis kerajaan atau bentuk kerajaan. Itu bukan di dalam perlembagaan. Itu bukan kuasa agong. Parti politik kena terlebih dahulu bersetuju jenis kerajaan, bentuk kerajaan, siapa akan mengetuai kerajaan. Dan kerja tuanku ialah untuk bagi Perdana Menteri mengangkat sumpah. Ini bukan kuasa tuanku untuk mencadangkan apa jenis kerajaan yang nak dibentuk. It's for the politicians to decide, the political parties to decide, not for the Agong to decide. Tapi yang penting, sebab apa tuanku cadang kerajaan perpaduan? Adakah kerajaan perpaduan tu untuk kebaikan negara? Atau kerajaan perpaduan ialah untuk membolehkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Is cadangan dari tuanku bona fide atau mala fide? Pendapat ramai orang, terlebih lagi orang dari Bersatu dan orang dari PAS. Cadangan tuanku untuk membentukkan, untuk bentuk satu kerajaan perpaduan ialah mala fide. Hanya untuk membolehkan Anwar menjadi Perdana Menteri. Tidak lebih dari itu. Jadi sebab apa PAS dan Bersatu ataupun Muhyiddin dan Abdul Hadi Awang nak setuju dengan satu kerajaan perpaduan apabila matlamat kerajaan perpaduan tu bukan untuk mencari perpaduan tapi untuk membolehkan Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar ada deal dan telah bincang perkara ini dengan adik Agong dah lama. Dari awal tahun lagi mereka sudah bincang perkara ini. Dan perkara ini termasuk beberapa kontrak dan projek. So this deal is not for the good of the country. This deal is for the good of Anwar and adik kepada Agong. Itu saja. Sebab apa Perikatan Nasional nak setuju dengan satu deal mala fide apabila deal ini bukan untuk negara, untuk bangsa ataupun untuk agama. Jadi Lokman ni dia cakap nak buat macam kononnya Perikatan Nasional ni unreasonable. Perikatan Nasional ni menderhaka kepada titah tuanku. Nonsense. There's no titah tuanku untuk bentuk satu kerajaan perpaduan is proposal. Idea, cadangan. Dan cadangan tidak semesti diterima semata-mata kerana cadangan datang dari Agong.
Especially sekiranya ada suspicion, we suspect that this cadangan is malafide. So, Lokman bohong. Dan kita jangan lupa, berapa kali Anwar dan DAP mengutuk dan menghentam PAS, mengutuk dan menghentam Haji Hadi Awang. Dia kata kepada Hadi teruk. Dia kata kepada PAS pun teruk. Parti ajaran sesat, parti menunggang agama, parti Taliban, parti ekstremis, parti teroris. After all that, you jemput PAS menyertai kerajaan. Buat apa? Why do you need PAS? PAS ni setan. PAS is the devil. Tapi you nak PAS sebab you nak PAS sokong you menjadi Perdana Menteri. Itu saja. You want PAS for your personal benefit. Sebab apa PAS nak setuju? Bila you dah ludah, you dah kahak, you dah kencing. Lepas tu, you nak suruh PAS apa? Jilat ludah tu. Jilat kahak. Jilat kencing. Dan mari sujud depan you. Begging to be allowed to join your government so that you can be prime minister. Come on. PAS ada maruah. Anjing pun ada maruah. Takkanlah PAS ni kurang pada anjing. So Lokman ni, logik dia ni tak logik. Logik songsang. And don't forget, bukan ke Zahid yang ulang banyak kali, again and again, no Anwar, no DAP, no PAS, no Bersatu. No, 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 no. Akhirnya, bila PAS Bersatu tak mau menyertai kerajaan UMNO, Pakatan, marah. Marah kerana PAS tak mau tunduk kepada kehendak agung. Marah kerana PAS dan Bersatu tak mau join government supaya Anwar boleh jadi Perdana Menteri dan Zaid Hamidi boleh jadi timbalan Perdana Menteri. What nonsense is this? Lagikan anjing, kalau you tendang dia hari-hari, bila you rapat, dia akan gigit. Anjing pun tahu awak ni manusia tak guna. Dan you ingat apa? PAS ni lebih rendah pada anjing ke? Come on. Lokman ni nonsense. Cakap tak masuk akal. Illogical. Logik songsang. So, you spin mengatakan PAS ni jahat. PAS ni penderhaka. PAS ni tak taat kepada Agung. In the first place, Agung has no business, has no constitutional right untuk arah PAS ataupun Bersatu untuk menyertai kerajaan. Kalau PAS pilih nak jadi pembangkang, itu hak PAS. Kalau Bersatu pun nak duduk dalam pembangkang, itu juga hak Bersatu. Yang dibenar di bawah perlembagaan. Dan Agung pun tak boleh tarik hak tu dari perlembagaan. So, I think Lokman ni, dia perlu satu reality check. Dia banyak cakap mengarut. Dia bagi hujah dia sebab apa UMNO Barisan menyertai kerajaan kononnya perpaduan. Kerajaan yang bukan kerajaan perpaduan, hanya kerajaan campuran. Dan dia buat konon macam UMNO had no choice. Ini bukan pilihan UMNO. UMNO tidak selesa yang sebenar duduk di dalam kerajaan pakatan. Bukanlah UMNO nak sangat duduk dalam kerajaan perpaduan. UMNO nak menang pilihan raya dan bentuk kerajaan solo tanpa bergabung, tanpa berpakat dengan mana-mana
pihak lain. UMNO wants to form a government on its own, Barisan Nasional, and not join any coalition. Tapi apa nak buat? Ini Agong yang titah, Agong yang suruh, Agong yang perintah. Jadi walaupun UMNO tak suka menyertai kerajaan ini, walaupun UMNO tidak selesa duduk dalam kerajaan ini, UMNO terpaksa duduk dalam kerajaan ini. Oleh kerana ini kehendak Agong, bukan kehendak UMNO. Kalau ikut UMNO, UMNO tak mau duduk dalam kerajaan ini. Tapi dah Agong yang perintah. Nak buat macam mana? Itu hujah Luqman semalam. Itu gambaran yang diberi oleh Luqman. Jahat sangat Agong. Teruk sangat Agong. Agong boleh perintah UMNO duduk dalam kerajaan walaupun UMNO tak mau duduk dalam kerajaan. Walaupun UMNO benci Pakatan Harapan. UMNO hates Pakatan Harapan. Kalau boleh UMNO nak bunuh Pakatan Harapan. Tapi UMNO terpaksa duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan. Kerana Agong suruh. Walaupun tak sepatutnya perkara ini berlaku. Walaupun tak sepatutnya UMNO duduk dalam kerajaan. Tapi inilah campur tangan Agong. Inilah titah Agong. Jadi, dengan perasaan yang tidak suka, tidak selesa, reluctantly, UMNO join the government. Because Agong suruh. Ini gambaran. Ini message yang Luqman beri semalam. This is very bad. Nampak sangat yang sebenar UMNO ni benci Anwar. UMNO ni benci DAP. UMNO ni benci PKR. Tapi dalam benci UMNO terpaksa juga. Dalam UMNO kata no Anwar, no DAP, no kepala bapa. UMNO terpaksa juga jilat kencing dan ludah dan kahak. Dan with its tail between its legs. Like a dog that has been beaten. UMNO terpaksa merangkak pergi join kerajaan Pakatan Harapan. That's the message Luqman beri semalam. Dan Luqman cakap, yang sebenarnya, ini dia blame Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Kalau Ismail Sabri Yaakob bersetuju untuk mengadakan pilihan raya pada bulan 3 ataupun bulan 4 dan bukan pada bulan 11, maka UMNO akan menang besar. UMNO akan menang 2/3 kerusi parlimen. UMNO boleh bentuk kerajaan sebagai Barisan Nasional. UMNO tak perlu merangkak macam anjing pergi ke Pakatan Harapan untuk menyertai kerajaan Pakatan Harapan. UMNO could have formed a government on its own as Barisan Nasional with 2/3 majority dalam parlimen. Tapi oleh kerana Ismail Sabri mengadakan pilihan raya lewat, iaitu ujung tahun dan bukan awal tahun, maka 6 bulan, 7 bulan lewat, maka UMNO kalah teruk. UMNO got defeated very badly. UMNO lost because 6 months delay untuk mengadakan pilihan raya. Bermaknanya, kalau pilihan raya diadakan awal 6 bulan, UMNO atau Barisan Nasional akan menang 2/3. Tapi kerana lewat 6 bulan, maka UMNO kalah teruk. What happened in the 6 months? Kalau awal tahun, UMNO boleh menang 2/3, tapi 6 bulan lewat, ujung tahun baru adakan pilihan raya, maka UMNO kalah teruk. Apa berlaku dalam 6 bulan? To turn 2/3 majority into a massacre. Satu kekalahan yang teruk dan memalukan. Hanya 6 bulan. What happened? Mengikut Luqman, UMNO difitnah. Teruk difitnah. Macam-macam UMNO difitnah. Sabotage di dalam pilihan raya. Ada lebih dari 10 pemimpin UMNO yang sabotage UMNO di dalam pilihan raya.
Dan pilihan raya yang ke-15 ini, PRU15, ialah pilihan raya yang terkotor dalam sejarah dunia. The most corrupt, rasuah yang teruk dalam sejarah seluruh dunia. Bermaknanya, sejarah 200 tahun lebih semenjak pilihan raya mula-mula diadakan. More than 200 years of world history since pilihan raya diadakan di seluruh dunia. PRU15 bulan lepas ialah pilihan raya yang terkotor, pilihan raya yang rasuah teruk sekali dalam 200 tahun sejarah dunia. The worst in 200 years of world history. Betul ke? Berapa ratus bilion pembangkang, bila kita kata pembangkang ni, termasuk Pakatan Harapan. Bermaknanya, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional kedua-dua telah memain rasuah yang melibatkan beratus-ratus bilion. Oleh kerana itu, UMNO dan Barisan Nasional sepatutnya menang 150 kerusi pada awal tahun, menang hanya 30 kerusi pada ujung tahun. Dalam masa hanya 6 bulan, 150 kerusi merosot turun ke 30 kerusi. Oleh kerana fitnah, oleh kerana sabotaj, oleh kerana rasuah yang teruk sekali dalam 200 tahun sejarah dunia. Inilah hujah Luqman. Luqman's argument as to why Barisan, instead of winning 150 kerusi, menang hanya 30 kerusi. Dan dalam 6 bulan sahaja, 150 kerusi merosot kepada 30 kerusi kerana Pakatan dan Perikatan main kotor. Dan UMNO menyertai kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan yang telah fitnah UMNO, kerajaan yang telah sabotaj UMNO, kerajaan yang telah melakukan rasuah yang terbesar dalam sejarah 200 tahun dunia. Tapi UMNO masih merangkak menyertai kerajaan itu, bukan kerana UMNO suka, bukan kerana UMNO sudi, bukan kerana UMNO nak, tetapi kerana agung arah. Suruh UMNO membuat sesuatu yang UMNO tidak mau buat. Assalamualaikum. Salam sejahtera.